Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? InsyaAllah kita jumpa lagi pada hari ini walaupun sekarang dah pukul 11 dan 12 begitu. InsyaAllah kita sambung kembali apa yang kita bicarakan dalam kisah usahawan dan juga dalam apa itu bidang keusahawanan. Apa itu usahawan, apa jenisnya, apa ciri-cirinya. Dan kita akan belajar sampai kita habis dalam ilmu tentang keusahawanan berdasarkan pada apa yang pernah saya bentangkan kepada dalam kelompok usahawan di ILIM, Institut Latihan Islam Malaysia. So kita akan bincang juga, kita akan buat bersama. Pagi ini insya-Allah kita akan target utama adalah untuk menjadikan individu yang berada dalam dunia keusahawan ini faham asasnya supaya kita lebih bergerak maju dalam bidang keusahawanan, terutama ketika kita menghadapi zaman pandemik COVID-19 ini kan. Dan insya-Allah semalam kita akan dah bincang tentang jenis-jenis keusahawanan, kita bincang sedikit intro tentang personaliti bagi seorang usahawan. Hari ini kita sambung kembali ujian-ujian dalam personaliti keusahawanan. Okey, yang pertamanya adalah dalam page Wan Alwida Talent Wizard dan juga page Nadi Dwi ini, insya-Allah, dan doakan setiap hari kita mampu untuk membuat live dalam 10 minit ke 15 minit untuk kita berbicara tentang dunia keusahawanan, untuk kita lebih memahami pagi nak tambah kata semangat fresh, nak tambah ilmu, kemahiran dan juga memberikan input-input yang baru ataupun input yang lama kita perkasakan untuk kita menjadikan sentiasa bertenaga dalam bidang keusahawanan yang kita ceburi. Tak kira sama ada kita usahawan kecil, usahawan jalanan kan, ya semuanya konsepnya hampir sama, hanya berbeza sudut saiz perniagaan, itu saja. Okey, kita berbincang tentang personality. Dalam berbincang tentang personality ini, antara soalan-soalan yang biasa dibuat adalah untuk melihatkan mindsetting kita dalam dunia keusahawanan. Seperti contohnya, soalan yang dibuat adalah rumah saya adalah aset atau rumah saya adalah liability. Ini untuk melihat bagaimana seorang usahawan itu ataupun bakal usahawan itu melihat makna aset dan juga makna liability. Kalau kita melihat cara mudah, makna aset seperti mana yang dinyatakan oleh Robert Kiyosaki, aset adalah sesuatu yang boleh memasukkan duit dalam poket kita. Itu kita akan makan aset paling mudah lah. Liability adalah sesuatu yang mengeluarkan duit daripada poket kita. Sebagai contoh, adakah rumah kita ini aset atau liability? Apa jawapan dia kan? Ada orang kata aset, ada orang kata liability, ada kata kedua-dua. Tengok keadaan. Sebagai contoh, premis kita adakah aset atau liability? Kalau kita membeli rumah ataupun kita membeli premis dan kita duduk mana kita duduk, kita bayar bulan-bulan, itu adalah dianggap sebagai liability sebab kita duduk tak ada duit yang masuk. Tetapi kalau kita beli aset, kita membeli premis ataupun rumah, kita sewa kepada orang lain. Okey, bila sewa pada orang lain itu aset, tapi bila kita bayar ke bank itu liability. Jadi duit sewa dengan duit bayar ke bank tu tinggi ke rendah? Kalau duit sewa lebih tinggi pada apa yang duit kita bayar ke bank, baki itu dianggap sebagai benda yang masuk dalam poket. Itu sebagai aset kita lah. Tapi kalau kita duit sewa lebih rendah pada duit yang kita bayar ke bank, itu dianggap sebagai liability. Ini nak melihat kita berfikir sebagai seorang usahawan supaya kita kenal bahawa dalam dunia usahawan ini ada benda yang menjadi aset pada kita, ada perkara yang menjadi liability pada kita. Ada belanja menjadi aset pada kita, ada belanja menjadi liability pada kita. Okey, yang seterusnya adalah dalam konsep membeli sesuatu kan. Adakah kita membeli itu kerana kita nak dia ataupun kerana kita mampu? Okey, itu kena tengok kan. Kadang-kadang dalam dunia keusahawan, dunia personal kita sendiri pun, kita membeli sesuatu itu sebab kita nak ataupun kita membeli sebab kita mampu nak bayar. Itu je kan. So kadang dunia usahawan pun begitu. Kadang usahawan ni dia teruji dengan contoh ginilah. Apabila kita mula-mulakan berniaga, tiba banyak duit masuk. Macam kadang usahawan ni dia nak tunjuk bahawa dia berjaya. Dia akan beli kereta, dia akan membeli itu, membeli ini. Life dia berubah, pakaian dia berubah, makan pun di restoran yang mewah-mewah kan. Kadang dia kena tanya, adakah perbuatannya itu adalah perbuatan yang dia boleh afford untuk mendapatkannya ataupun duit itu boleh disimpan, boleh digunakan untuk benda lain. Itu kita kena fikir. Usahawan kena ada macam tu. Kadang usahawan ni dia penat.
meniaga untung banyak-banyak tapi banyak duit yang keluar kan, daripada duit yang masuk. Duit masuk betul banyak duit yang keluar. Kena fikir juga, sebab bila berniaga ni kadang kita kena ada seton duit yang kita nak simpan supaya nanti bila berlaku zaman pandemik seperti ini kita boleh guna sebagai cash reserve kita lah, sebagai simpanan yang akan kita gunakan pada masa-masa yang terdesak. Ketika ada duit simpanan digunakan untuk nak kembangkan bisnes, ada duit di simpanan digunakan untuk menambahkan aset-aset yang lain. Jadi kita nak tanya diri kita kan. Okey, yang ketiganya dia tanya dalam dunia bisnes ni kita nak bayar diri kita dahulu ke kita nak bayar kita last? Ni pun biasanya orang usahawan ni biasanya dia akan bayar kos permis, dia akan bayar semua gaji-gaji staff dia, dia akan bayar KSP, so SIP staff dia, dia akan bayar hutang-hutang daripada pembekal-pembekal kan. Last sekali duit yang kecil tu boleh bayar untuk diri dia. Itu kena tengok juga. Kadang-kadang kita kena letakkan berapa portion untuk kita sebagai gaji kita, baru kita ambil gaji. Sebab tu setengah usahawan baru, dia tidak meletakkan gaji kepada dirinya menyebabkan dia ambil ikut sedap hati yang nak ambil aja. Hakikatnya tidak. Sebagai usahawan, kita kena ada gaji kita, kita kena ada KSP kita, kita kena ada perkeso kita, kena ada SIP kita sendiri. Sebab tu setengah usahawan dia ambil gaji, dia tak ada KSP, dia tak ada perkeso, dia tak ada SIP. Sebab apa? Dia kata dia tak layak. Sebenarnya tidak, boleh buat. Boleh buat sebenarnya. Dan kita perlu buat begitu. Sebab apa? Kita kena ada KSP, itu simpanan hari tua kita. Kita kena ada perkeso dan SIP untuk cover kita balik kalau apa-apa berlaku. Mana apa yang buat oleh kerajaan ni bukan untuk pekerja dan untuk juga kita sebagai usahawan. Sebab apa? Kita bekerja dengan syarikat kita. Itu my setting yang kita kena buat. Dan seterusnya adalah adakah kita tidak berminat dengan duit, ataukah kita kata duit ni adalah satu yang power kan? Kalau kita dalam usahawan, dia kena berminat dengan duit. Bukan nak tunjuk dia tamak, bukannya nak tunjuk dia memang orang kata kaki duit, bukan nak tunjuk dia taksub duit, tak. Dia nak pastikan bahawa duit itu ada kuasa je, ada power dia, dan dia kena interest dengan duit. Sebab apa? Duit ini nak digunakan dalam banyak perkara kan. Nak cover kos itu, kos ini. So dia kena ada calculation dia. Memikirkan juga macam mana nak dapat duit tambahan. Macam mana nak dapat duit itu, nak cover kos itu. Sebab apa? Dia kena ada minat, interest dalam duit. Dia bukan nak jadikan tamak, bukan suhut, tak. Kita nak jadikan kita usahawan ni, memang duit tu memang kita sentiasa perlulah. Macam tu. Itu yang dimasukkan. Dan seterusnya ialah apabila bermain dengan duit, apabila datang pada duit, adakah kita akan play safe ataupun kita ambil risk? Usahawan ni dia kena imbangi di antara bermain play safe dengan ambil risk. Sebab apa? Dalam dunia keusahawanan memang dunia yang penuh risiko. Dia bukan masuk usahawan goyang-goyang kaki dapat duit, bukan. Kita bukan konsepnya. Itu hanyalah metafora marketing nak tarik orang masuk dalam grup dia saja. Hakikatnya apabila masuk usahawan, kita akan bermain dengan risiko. Bila nak bermain dengan risiko, kita kena belajar pengurusan risiko. Kita belajar bagaimana nak menguruskan risiko. Risiko ni tak boleh lari, dia tetap akan datang. Tapi kita kena belajar untuk menguruskan risiko. Kena pergi belajarlah, ilmu tu banyak di luar. Dan jumpalah dengan usahawan-usahawan yang genuine, ya. Bukan usahawan-usahawan yang jadi-jadian, yang genuine yang boleh kita hakikat risiko dalam bidang keusahawanan. Dan seterusnya adalah yang keenam. The reason I'm not rich is because I have kids. Okay, the reason I'm not rich because I haven't kids. Dia macam ni. Dia dalam dunia keusahawanan ni sebenarnya jangan menganggap bahawa anak-anak itu adalah penghalang kepada kekayaan kita. Ini dunia barat begitu. Dunia barat ni dia menganggap bahawa kalau ada anak, dia akan menyebabkan dalam bisnes kita tak nak berkembang, halangan anak itu, halangan ini kan. Tapi dalam dunia Islam, anak itu adalah pemberi rezeki. Itu bezanya di antara dunia usahawan dunia barat dengan dunia usahawan dunia Islam. Dalam dunia barat, kalau kita buat kisah-kisah pun akan menganggap bahawa anak itu sebagai penghalang. Penghalang kepada kekayaan. Penghalang kepada orang kata apa, nak duit, nak simpan duit sebagainya kan. Sebab apa? Anak ni daripada kecilnya memang dia punya diapersnya kena beli kan, susunya, penjagaan demam dia, lepas tu dia membesar, kena sekolahkan dia pula, bermacam-macam benda kan. Tetapi hakikatnya anak itu adalah pembawa rezeki.
Anak itu adalah pembawa rezeki. Sebab tu dalam dunia keusahawan kita akan sedar akhirnya sekali ialah kita mesti jadi kaya sebab kita ada anak. Ibu konsepnya begitu. Anak ini membawa rezeki. Kadang kita tak sedar kan dalam bisnes, bila ada anak nampak bisnes macam berkembang. Baru rezeki yang dibawa oleh anak itu kan. Maknanya setiap anak ini bila Allah bagi pada kita, dia dah ada rezeki-rezeki mereka. So kita cari je lah. Kan jangan takut kalau ada ramai anak dan sebagai seorang usahawan. Sebab apa? Anak ini menjadi inspirasi pada kita untuk terus maju. Dan seterusnya dia kata, apabila biasanya dalam dunia usahawan dan dunia pekerjaan berbeza kan. Dalam dunia pekerjaan biasanya kita akan memikirkan bahawa syarikat dan juga kerajaan yang take care kita, yang jaga kita. Itu biasanya dalam minda yang banyak dimasukkan dalam dunia pekerjaan yang biasalah. Tapi alhamdulillah sekarang ni dunia pekerjaan pun dah banyak berubah kan. Pekerja pun dah mula tahu bahawa kerajaan tidak boleh menjaga mereka, syarikat pun tidak boleh menjaga mereka kan. Yang boleh menjaga mereka adalah diri mereka sendirilah. Sebab itulah dalam dunia keusahawanan kita kena mengambil tanggungjawab yang mana kita yang menjaga diri kita. Kita yang menjaga keluarga kita. Jadi kita kena ada ilmu kemahiran pengurusan keuangan. Itu yang paling penting. Kita bertanggungjawab di atas kemahiran kita sendiri. Itulah yang paling-paling betul dalam bidang keusahawanan. Sebab awanan jangan kita nak anggap bahawa orang lain yang kena jaga kita. Customer kena jaga kita. Tak. Dalam bidang keusahawanan kita yang buat keputusan. Kitalah yang menjaga diri kita sendiri. Itu bidang keusahawanan. Ini kita kena ambil yang tahu bidang keusahawanan. Okey, insyaAllah kita jumpa lagi. Ini baru 7 kita bincang. Kita ada lagi 7. InsyaAllah kita akan jumpa esok. Dan doakan kita sentiasa dapat membuat live tentang kisah keusahawanan ini supaya memberikan inspirasi, menambahkan ilmu pada kita setiap masa. InsyaAllah kita di page Nadi Duit dan juga page Alda Tarun Bizat. Saya sentiasa berdoa kepada anda semua sebagai usahawan di luar sana, tak kira usahawan jalanan, usahawan kecil, usahawan sederhana. Mudah-mudahan kita sentiasa diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita sentiasa membangunkan diri, dia sentiasa orang kata menggapai impian dan meroboh cinta diri, insyaAllah kalau dan juga bagi individu yang merasakan bahawa video ini, siri ini memberikan manfaat pada mereka, bolehlah like, bolehlah share kepada teman-teman yang lain. Mudah-mudahan kita mengembangkan idea yang bagus, sama kita mendapat manfaat daripada apa yang kita bincangkan pada hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi. Best. Anda tersiasa terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.